Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmatnya. Dan sama-sama kita meneruskan kehidupan, dan alhamdulillah kita kembali bertemu secara maya pada kali ini bersama Ustaz Roisham Abidin dalam study online pendidikan Islam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang abang, kakak-kakak, mungkin bersama dengan kita ustaz-ustazah juga, ayah-ayah, ibu-ibu yang dikasihi sekalian, ke channel Roisham Abidin, terutamanya kepada pelajar-pelajar tingkatan 1 kita, yang mana kita akan bersedia bagi meneruskan perjuangan pada pelajaran yang seterusnya ni. Okey, dah ready dah? Tapi sebelum tu, apa abang semua sihat? Saya doakan dalam keadaan yang baik-baik saja, insyaAllah. Okey, jom kita teruskan dengan pelajaran yang kita nak baca pada hari ini. Pelajaran 6. Pelajaran apa? 6. Tajuk segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jom kita teruskan dengan yang pertama. Duduk kita dalam keadaan yang tertib dan tenang, dalam keadaan yang paling selesa, paling tenang, paling sempoi untuk kita memperolehi ilmu. Dan kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah dan juga selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Doa pendengar hati, insya-Allah. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, kita teruskan dengan pastikan peralatan kita dalam keadaan yang telah pun dipersiapkan. Buku teks, buku nota, buku tulis, buku kerja kita, pen, pensel, kertas, jangan lupa. Dan jom ikhlaskan hati untuk belajar. Fokus pada pelajaran pada kali ini dalam bidang Al-Quran, buku teks, muka surat 25 hingga 30. Pelajaran 6, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tingkatan 1. Jom kita mulakan dengan yang pertama, surah hafazan kita. Biasa tengok surah ni? Semestinya biasalah, masya-Allah. Surah ini kita dah telah hafal sejak dari mula kita bercakap. Mula boleh bercakap dulu ni, mak ayah kita ajak kita, tidak? Mula kita boleh nak mama, abba, kan? Mak ayah kita dah mula ajak kita dah surah ini. Surah apa ni? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 7. Surah Al-Fatihah ada berapa ayat semua? 7. Jadi surah ini kita nak belajar pada hari ini. Ada yang kata simpelnya, senang je. Senang, tapi ramai yang masih lagi melakukan kesalahan bacaan. Oleh kerana itu, kali ini cantik kita nak sama-sama perbaiki bacaan kita untuk kita mendapat, orang kata apa, ibadah yang lebih berkualiti. Kerana apa? Surah Al-Fatihah adalah salah satu surah yang sangat-sangat penting untuk kita jaga dari sudut bacaan, dari sudut hafazan. Kita kena jaga. Kerana apa? Sekali kita bincangkan. Sekarang kita nak baca dulu, boleh? Jom kita sama-sama tengok pada bacaan surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 7. Kita mulakan sama-sama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Jom kita sama-sama kita baiki bacaan kita, insya-Allah. Sambil tu boleh hafaz mana yang terkurang ataupun mana yang tak apa nak molek cantik bacaan, boleh kita perbaiki sama. Okey, kita mulakan dengan ayat yang pertama. Bismi. Ba sin di bawah bis, bukan bes. Bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ada tak gitu, ada macam gitu. Jadi kita bacaan kalau boleh banyak part senyum. Dia macam senyum. Gitu. Bismillah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Senyum. Itu betul lah. Bacaan nak bagi nipis. Nah. Ha, bukan ha. Rahma. Tak kena. Rahmanirrahim. Macam tu lebih kurang. Okay, ayat kedua. Alham, bukan alham. Alham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Rabbil, bukan Rabbil. Alhamdulillahi Rabbil. Tak kena. Rabbil Alamin. Wajib al-ghunah. Okey. Ayat yang ketiga. Gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu mulut. Maliki Yaumiddin. Ma'arif li sukun 4, 5, 6 harakat, panjangkan. Yang kelima. Iya. Tebal kan? Iya. Bukan iya, tak boleh. Dia kena ada syaddah. Iya. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iya, kena tekan di situ, kena tebal kan. Wa iyyaka nasta'in, lidah di atas. Ta'in, bukan kan nasta'in, kan nasta'in. Gitu. Okey, dapat. Ayat yang ke-6. Ihdi, bukan denas, tak kena. Sebab tu kita kena banyak senyum. Ihdinas. Ihdinas siratal mustaqim. Tu boleh kan mustaqim. Dapat. Cantik. Gitu lah. Okey. Ayat last, ayat ke-7. Sira, bukan si. Sira, tak kena. Siratal ladzina an'am, bukan an'am. Tak kena. Bukan an'amta, tak boleh. Bukan am pula. Ada je. Siratal ladzina am'amta alai, tak kena.
Kita zaman budak-budak dulu tu lah kan. Amta alaihim. Tak kena. An'am. Jangan dengung pula. An'am. Tak boleh. Tak kena. Lagu cantik dah. Tak kena pula bacaan. Tu apa, izhar halaqi tu. Nun mati tembungan ain. Mim mati bertembungan ta. Izhar syafawi. An'amta alaihim ghairil, kan kalau nak sambung mim mati bertembungan ain. Apa, izhar syafawi. Alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Tebal kan, bagi naik sikit. Lepas tu bacaan kita kena ada lagu, baru kita kena sebutan tu. Walad dallin. Boleh tak tu? InsyaAllah boleh. Saya pun taklah perfect kan. Begitu sama-sama belajar insyaAllah. Okey, jadi bacaan pada surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 7 selesai. Kita teruskan dengan terjemahan yang pertama. Dengan nama Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maliki Yaumiddin, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, yakni hari akhirat. Maliki Malik maknanya menguasai, pemerintah. Yaumiddin, hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau, yakni ya Allah, kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazi, yang terakhir 7. Siratal lazina an'amta alaihim, iaitu jalan orang yang Engkau kurniakan nikmat kepada mereka. Siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdub, bukan jalan orang yang Engkau murkai. Ghairil maghdubi alaihim orang yang murka, Engkau murka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Abang agak ini bukan sekadar surah Al-Fatihah yang kita baca dalam solat, akan tetapi ini adalah salah satu, Masya Allah, doa yang perfect, lengkap, padat. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang pertama kita puji Allah. Kemudian kita minta permohonan kepada Allah, tunjuk kita jalan lurus, bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jalan hidup kita sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi cukup bermakna, cukup hebat surah Al-Fatihah ini. Kunci ilmu, surah ini wajib dibaca dalam solat setiap hari. Kita solat wajib baca surah ini. Rukun solat adalah baca surah Al-Fatihah. Rukun qauli, rukun sebutan. Kalau tak sebut, baca tak dengar, baca hati. Baca hati tak sah solat. Kerana dia kena sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sebut bagi telinga dengar, baru sah solat. Sebab tu baca, dia baca bukan dalam hati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi, muttafaqun alaih. Tidak sah solat seseorang yang tidak baca surah Fatihah. Dia angkat takbir, dia rukuk, dia i'tidal, sujud semua, bagi salam, Fatihah tak baca, solat dia tak sah, dia tak solat pun. Jadi kena baca surah Fatihah. Oleh itu, tengok yang bawah tu, kita wajib membaca surah ini dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih. Sebab tu maka wajib kita belajar untuk betulkan bacaan surah Fatihah kita. Kerana bila kita baca surah Fatihah yang tak betul, yang tak sempurna tajwidnya, ataupun orang kata tidak lancar, maka solat kita juga akan jadi cacat. Solat kita akan jadi tempang.
mungkin solat kita akan batal ataupun tak sah. Tak sah kerana rukunnya tidak disempurnakan dengan baik. Sebab itu kita kena belajar perbaiki bacaan surah Fatihah kita. Okey, kefahaman ayat. Semestinya surah Fatihah ini adalah pujian hanya kepada Allah. Tak ada yang lain yang sepatutnya kita puji melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Yang mana kita tengok pada surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ucapan basmalah. Basmalah ni ucapan apa? Bismillah tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan basmalah mengajar kita supaya melakukan satu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan alhamdulillah pula, ayat yang kedua tu, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah tu ialah kata-kata pujian yang dikhaskan bagi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam. Rabbil alamin. Rabbil alamin, penguasa, pentadbir seluruh alam. Alhamdulillah, puji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dilahirkan dengan menyebut nama-namanya seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang menunjukkan rahmat dan kasih sayang yang dilemparkan kepada hamba-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah, Maha Mengasih, Maha memberikan rahmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya. Semua ucapan ini adalah disertai rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, bila kita baca surah Fatihah, kita kena faham makna dia, baru sampai rasa cinta, sampai atau feel untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, dan dibuktikan dengan mematuhi segala perintahnya. Sebab tu solat, bila kita solat, bila kita baca surah Al-Fatihah, solat ini mampu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. As-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang mana solat ini mampu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan rasa cinta kita kepada Allah, kita buktikan dengan amalan yang kita buat adalah segala berdasarkan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, beriman kepada hari akhirat. Ayat yang keempat Allah sebut Maliki Yaumiddin. Ayat 4 surah Al-Fatihah menjelaskan bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintah pada hari akhirat. Tiada Tuhan lain, tiada makhluk lain, tiada ciptaan lain yang akan memerintah pada hari akhirat nanti melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah ceritakan dalam surah Al-Fatihah. Ini ayat surah ayat yang keempat, iaitu hari pembalasan terhadap amalan manusia selepas kemusnahan alam dunia. Maknanya kita akan dibangkitkan semula di alam akhirat nanti, di padang mahsyar. Maka kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penguasa hari pembalasan. Maka kita akan, hanya Allah Subhanahu Wa Taala, tengok yang kedua, berkuasa menghukum dan membalas perbuatan manusia. Tak ada makhluk lain ataupun ciptaan lain yang akan menghukum kita, membalas kita, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala amalan manusia akan disoal, dihitung dan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari itu tiada siapa lagi yang berkuasa, walaupun atas dunia dia sebagai presiden ke, presiden persatuan ke kan, ataupun ketua kelas ke di dunia, tapi di akhirat nanti semua kita sama, yang membezakan hanya iman dan taqwa. Semua manusia berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa dan menerima semua ketentuan dan hukuman yang diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak bangkang. Saya bangkang, ya Allah, atas dunia dulu saya tak buat dosa pun, saya perfect. Tak ada. Semua amalan kita akan dibentangkan di hadapan kita. Kita akan lihat semenjak kita baligh, semenjak kita ditaklifkan dosa pahala kepada kita sampailah ke akhir nyawa kita, segala amalan kita akan dicatat dan akan dibentangkan kepada kita. Kita akan lihat kembali apa yang kita lakukan atas dunia. Tak ada yang boleh kita nak bangkang, kerana semuanya adalah ketentuan dan hukuman diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu manusia akan melalui titian sirat untuk ke syurga. Titian sirat, yang mana di bawah titian sirat itu adalah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman, beramal soleh akan berjaya melepasi titian sirat itu. Tengok yang bawah. Orang mukmin yang melakukan amal soleh akan mendapat melepasi titian sirat dengan mudah, manakala orang kafir akan terjerumus ke dalam neraka. Orang kafir, orang munafik akan masuk ke dalam neraka dan lalui titian sirat, maka mereka tidak dapat lalui, mereka akan jatuh dalam neraka. Orang mukmin
akan sepantas kilat berdasarkan amalan. Ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang merangkak, ada yang menyusuk dan lain sebagainya, berdasarkan amalan masing-masing di atas dunia, akan melepasi titian sirat orang mukmin. InsyaAllah kita akan tergolong dalam golongan orang yang berjaya di dunia dan di akhirat, dan berjaya melepasi titian sirat untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman kepada hari akhirat juga Allah sebutkan dalam surah Ghafir ayat ke-16, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai' limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Yang mana Allah sebut hari mereka keluar dari kubur masing-masing dengan jelas nyata. Nah, orang yang meninggal dunia duduk dalam kubur, hari kebangkitan semula mereka akan keluar daripada kubur. Tidak sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala hari tersebut. Tak ada pun yang boleh sembunyi. Tak ada pun yang akan duduk dalam kubur tu sampai bila, tak ada. Semua akan dibangkitkan. Pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, siapakah yang menguasai kerajaan pada hari ini? Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menjawab, kerajaan ini dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa lagi Maha Gagah Perkasa. Oleh itu, setiap kali kita membaca ayat ini, kita hendaklah yakin bahawa segala amalan kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendaklah beristiqamah dengan beramal dengan ajaran Islam supaya kita selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh kerana itu, abang kakak, marilah sama-sama kita bersegera untuk melakukan segala amal soleh kita tanpa bertangguh lagi, kerana segala amalan baik akan dicatat di di sisi kita sebagai pahala. Namun begitu, jika kita melakukan kejahatan, kezaliman, kemunafikan, kefasikan dan sebagainya, maka akan dicatat dosa kepada kita. Na'udzubillah. InsyaAllah kita akan bersama dalam syurga kelak. Dan seterusnya kita lihat pada intisari ayat ataupun kefahaman ayat di surah Al-Fatihah, terutamanya pada ayat yang kelima, yakni kita tahu bahawa menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah sebutkan, kita bacakan tadi pada ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita erti ubudiyah dan isti'anah. Ubudiyah bererti mengkhususkan pengabdian diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibad orang yang mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak minta selain daripada Allah, dia tidak mencari selain daripada Allah walaupun dalam keadaan sukar, kesusahan dan sebagainya. Segala ibadah yang dilakukan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isti'anah pula ialah memohon hanya kepada Allah. Tadi ubudiyah, abdikan diri kita sebagai hamba Allah. Yang kedua, isti'anah ialah kita minta kepada Allah. Minta hanya kepada Allah untuk mendapat kebaikan dan menolak keburukan dunia dan akhirat. Hanya kepada Allah kita minta. Kita yakin bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata yang berkuasa memperkenankan permintaan hamba-Nya. Kalau kita minta selain daripada Allah, kita mensyirikkan Allah, maka kita telah menempah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan, abang kakak. Oleh kerana itu, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sentiasa mengabdikan diri kepada Allah, kita sentiasa mohon hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan mendapat apa yang kita kehendaki, iaitu berjaya kita dunia akhirat, akan bersama-sama dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir kita tengok daripada kefahaman ayat yang ke-6 dan ke-7, yakni jalan yang diredai. Inilah yang kita nak. Allah sebut ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Kita minta Allah tunjuk kita jalan yang Allah redha. Itu kita minta. Siratal ladzina an'amta alaihim, bukan jalan orang yang kamu murkai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini yang kita minta agar Allah pelihara diri kita daripada terjerumus ke jalan orang yang Allah murka, jalan orang yang sesat, orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Kita tengok pada intisarinya, Allah SWT mengajar kita supaya memohon hidayah ke jalan yang benar. Mohon hidayah sentiasa, hari ke hari kita minta Allah pelihara diri kita, akidah kita, syahadah kita.
hidayah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tak ada yang lain yang lebih penting dalam dunia ni, akak. Kita takkan boleh bawa harta, benda, jawatan, pangkat, pengaruh orang yang kita kasih, orang yang kita sayang, untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh bawa. Melainkan kita hanya boleh bawa amal kita. Kita boleh bawa doa orang-orang soleh yang mendoakan kepada kita. Kita hanya boleh bawa ilmu-ilmu yang kita manfaatkan. Itu. Dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala kita akan bawa bersama. Golongan yang benar dan mendapat petunjuk ialah orang yang beriman dan mengikut ajaran Islam yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang yang benar, orang yang mendapat petunjuk ialah orang yang beriman. Iman ni macam mana? Orang yang mengakui keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut ajaran sebenar yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada masalah dalam kehidupan, Allah sebut dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih. Jika ada masalah dalam kehidupan kita, wala apa jua masalah pun, janganlah cari selain kepada Allah, janganlah cari selain kepada Rasulullah, baliklah kepada Allah, yakni kitabullah, baliklah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan dipandu, kita akan ditunjuki dengan jalan yang benar, yang lurus, yang jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita teruskan, orang yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala pula, Allah murka orang ni, golongan ini ialah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ni Allah murka kepada mereka. Manakala orang yang sesat ialah orang-orang Nasrani. Orang Yahudi lah sampai sekarang ni. Orang Nasrani ni, kalau kita kenal sekarang ni, adalah sebagai orang-orang Kristian. Sebagai firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 153, Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Sadaqallahu azim. Maksudnya, dan sesungguhnya inilah jalanku, yakni agama Islam yang lurus, maka hendaklah kamu mengikutnya, dan janganlah kamu mengikut jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya kamu bertakwa. Ini jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran ayat yang pertama, nak birah. Bila masuk pengajaran ayat ni, nak birah laju sangat kau. Dok kot noh, insya-Allah hampir setengah jam kita berada di secara maya pada kali ini. Jadi rasa masih lagi bersemangat ni abang-abang kak ni kan. Rasa baru lepas makan ni kan. Ada yang baru lepas makan tak? Mungkin lah kan. Jadi masih lagi bersemangat untuk kita teruskan pada yang seterusnya, itu pengajaran ayat. Apabila kita membacakan surah Al-Fatihah, kita menghayati maksudnya, maka apa yang kita dapat ialah kita hendaklah mulakan suatu pekerjaan dengan membaca basmalah untuk mendapat keberkatan. Walaupun sekecil-kecil perkara, walaupun sesenang-senang perkara, mulakanlah dengan bismillah. Bismillah kami mulakan, kan? Yang mana kita mulakan dengan menyebut kalimah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak makan, kita nak tidur, kita nak berjoging, contohlah kan. Kita nak belajar terutamanya, mula dengan bismillah. Setiap kali benda nak mula bismillah. Angkat barang kan bismillah, kan. Nak sebut apa-apa pun bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, biar kita biasa mulut kita dengan menyebut kalimah basmalah ini, insya-Allah akan mendapat keberkatan dalam setiap amalan kita. Yang kedua, hendaklah memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur hanya pada Allah, untuk mensyukuri nikmat kurniaannya Allah SWT. Sebab tu bila kita mulakan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah, kan? Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Gitulah. Selawat kepada Nabi Muhammad ya Rasulullah. Sambung. Pandai. Jadi inilah yang kita pengajaran ayat yang kita dapat, iaitu mula dengan bismillah, dan kita sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan lafaz alhamdulillah, tanda syukur kita kepada Allah.
Kita hendaklah meyakini ganjaran dan balasan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti sebagai motivasi. Setiap benda yang kita buat, walaupun kita tak dapat ganjaran di dunia, orang tak bagi pujian kepada kita, orang tak iktiraf amalan yang kita buat, Allah selamat, jangan kita fikir Allah tak nampak. Ada kan duduk fikir tak apalah, orang tak tengok apa, baby sia-sia aku buat. No, Allah sedang memberikan ganjaran kepada kita dengan niat, dengan syarat kita ikhlas lah. Kalau kita buat amalan tu untuk ditengok oleh orang, untuk dipuji orang kepada kita, maka akan terjejas lah pahala kita. Maka apa yang kita buat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan dapat ganjaran yang terbaik, yang terhebat di sisi Allah. Dan untuk amal soleh dan menghindari kejahatan. Yang keempat, kita dituntut agar berdoa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi menghindari perbuatan syirik. Syirik ni apa? Mohon ataupun percaya kuasa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kebaikan kepada diri seseorang. Maknanya apabila dia nak apa, melariskan jualan perniagaannya, maka dia pergi minta dekat Tok Bomo contoh kan, dia nak bagi rumah tangga bahagia, suami sayang kat dia, isteri sayang kat dia, anak-anak dengan kata kan, dia pergi percaya dekat batu-batu, dia percaya kat pokok-pokok besar, dia pergi minta dekat situ. Dan dia percaya, bila dia percaya, dia yakin, dia tak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Maka itu adalah salah satu perbuatan yang amat dilarang di sisi agama kita. Apa yang kita buat? Berdoa hanya kepada Allah, doa tawakal, insya-Allah Allah akan bagi. Kalau tak bagi dunia, Allah tak bagi sekarang, Allah akan bagi kemudian. Kalau Allah tak bagi di dunia, Allah akan bagi di akhirat. Itu saja. Okey, insya-Allah kita terus beramal dan berdoa. Dan yang kelima, setiap muslim hendaklah memohon hidayah Allah Subhanahu Wa Taala agar istiqamah beramal dengan ajaran Islam. Maknanya kita memohon hidayah setiap hari. Sebab tu kita bila kita baca surah Fatihah dalam solat kita, kita sedang memperbaharui syahadah kita. Kita sedang memperbaharui i'tiqad, pegangan, memperbaharui pengakuan kita bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah, utusan Allah. Jadi kita dan seterusnya kita beramal dengan penuh istiqamah, berterusan walaupun sedikit dengan ajaran Islam. Jadi ini antara pengajaran ayat yang kita dapat melalui surah Al-Fatihah yang kita baca pada hari ini. Segalanya berkisar tentang segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Taala a'lam. Terima kasih. Selesai pelajaran 6, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tingkatan 1. Saya doakan agar abang-abang kakak sentiasa dipermudahkan segala urusan, dan sama-sama kita memperbanyakkan amal soleh kita, doa-doa pengharapan kita, dan insya-Allah sama-sama kita akan bersegera untuk melakukan segala amal tanpa bertangguh lagi. Di samping itu kita banyakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sekali ini pertemuan kita secara maya bersama Ustaz Rohi Syam Abidin. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Jangan lupa komen, like, share dan subscribe channel Rohi Syam Abidin untuk dapatkan info-info terkini, terutamanya dalam pembelajaran pendidikan Islam sekolah menengah. Terima kasih abang kakak, terima kasih ayah-ayah, ibu-ibu, terima kasih ustaz-ustazah kita. Minta ampun kekurangan kesilapan. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.